Apa yang tujuan saya bawakan cerita-cerita ini adalah berubahlah. Tuhan akan jaga kita. Kalau haiwan yang tak sekolah itu pun, kerana mereka sanggup hijrah, nak berubah, Tuhan bantu dia, apatah lagi kita manusia. Jangan takut untuk berubah. Sebab hanya orang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda waddalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi. Allahumma anta a'lamu bi min nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minan nas. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang berbahagia Datuk Haji Faimin bin Kamin, Pegawai Khas Menteri Kewangan Sabah, mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Masidi Manjun, Menteri Kewangan Sabah, Yang Berhormat Datuk Jonathan Yassin, Ahli Parlimen Kawasan P179 Ranau, Yang Berhormat Datuk Hajah Amisah binti Yassin, Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dilantik. Yang bahagia Encik Kasinin Basir, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kawasan N36 Kundasang, mewakili Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri II merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Yang dihormati juga Encik Muhammad Isyamuddin bin Harun, Pemimpin Pembangunan Masyarakat Kawasan N38 Paginatan, mewakili Yang Berhormat Datuk Abidin Madingkir, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah. Sahabat saya yang dihormati Tuan Jumain bin Abdul Ghani, Pegawai Daerah Ranau, merangkap pengurusi Jawatankuasa Pelaksana sambutan Ma'al Hijrah tahun 1445 peringkat Daerah Ranau. Yang dihormati Ustazah Zatulifah binti Muhammad Asli, Pegawai Takbir Agama Daerah Ranau, selaku Ketua Urustia Jawatankuasa sambutan Ma'al Hijrah tahun 1445 peringkat Daerah Ranau. Yang diraihkan juga Datuk Haji Jalida bin Abdul Rahim dan rakan-rakan dari Orkes Gambus Nur As-Sabah Kota Kinabalu, ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tok pinai, mudah-mudahan sekaliannya sejahtera dalam rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini dan seterusnya dapat bertatap muka bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah peringkat Daerah Ranau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, tanpa kita sedar hari ini sudah pun kita memasuki 18 hari bulan Muharram jika tidak salah kiraannya. Dan tanpa kita sedari, hijrah ini mempunyai banyak kebaikan kepada manusia itu sendiri. Tadi qari'ah kita membacakan petikan ayat Quran, Suratul Nisa ayat yang ke-100. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa yang hijrah, whoever emigrates, siapa saja yang nak pindah,
berubah, nak tukar kerana Allah. Allah janji akan bukakan kepadanya muraghaman katsiran wa sa'atah. Akan dibukakan pintu gudang kekayaan dan rezeki. Apa pelajaran untuk kita? Kita kalau nak jadi orang berjaya, mesti berubah. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia mengambil cerita hijrah sebagai kiraan tahun Islam yang pertama. Sebab manusia kalau nak berjaya, sama ada dia suka ataupun tidak, dia mesti berubah. Dan perubahan adalah sunnatullah. Sebagai manusia kita sentiasa berubah. Dulu kita sebagai manusia duduk di satu alam. Sebelum duduk di Kundasang ini, kita duduk di satu alam namanya alam roh. Adakah kekal di alam roh? Tidak, kita hijrah pergi ke satu alam namanya rahim. Alam rahim duduk dalam kandungan ibu selama berbulan-bulan. Adakah kekal? Tidak. Hijrah lagi. Pergi ke satu alam namanya dunia. Duduk di dunia entah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Takkan kekal. Hijrah lagi. Pergi ke satu alam namanya barzakh. Daripada alam barzakh, adakah kekal? Tidak. Hijrah lagi. Pergi ke satu alam namanya kiamat. Macam kita pun orang tua-tua dulu, kalau Gunung Kinabalu adalah pusat hijrah. Kematian seseorang sebelum pindah ke satu alam yang lain. Artinya, manusia makhluk hijrah. Ni ada pasukan polis di sekeliling kita. Polis naik pangkat, itu hijrah. Dulu dia constable, hijrah naik lance corporal. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sarjan. Sarjan pindah naik sarjan major. Sarjan major hijrah naik sub inspector. Sub inspector hijrah naik inspector. Inspector pindah naik Allahyarham inspector. Dan begitulah seterusnya. Tidak ada yang tidak pernah pindah. Takkan ada yang tak pernah pindah. Makhluk pindah. Burung-burung merpati yang ada di dewan terbuka kita pun bukan dari sini. Entah datang daripada mana. Yang berada di dalam majlis ini, astaka ini, tidak semuanya orang Ranau, tak semuanya orang Kundasang. Entah daripada daerah-daerah yang lain, ataupun negeri-negeri yang lain. Semua makhluk Allah hijrah. Disebabkan saya ni kerja Jabatan Mufti, jadi Jabatan Mufti ni kerja dia menjaga, selain daripada menjaga fatwa, kita juga menjaga perkara yang ada di langit. Macam kan cerapan anak bulan, penentuan waktu semayang, kiblat, ini semua alamatnya semua di langit. Jadi ingin saya mengambil kesempatan berkongsi pada pagi ini, 5 darjah. Dan akan berlaku konjungsi ataupun lintasan 3 sekali. Bulan, Jupiter dan Seven Sisters ini. Bintang 7 atau bintang ketika ini, dia 7 bintang sejajar. Dulu orang Melayu ada pantun, bintang 7 tinggal 6. Jatuh sebiji ke Majapahit, hilang sepuh nampak senam, baru tahu tuan tak baik. Bintang 7 tinggal 6, jatuh sebiji di Gunung Daik, peluk tubuh rasa nak demam, baru ku tahu badan tak baik. Jadi bintang 7 ni orang tua-tua kita dulu kenal. Tuan-tuan duduk di Ranau lagi cantik lah untuk nampak bintang 7 ini. Kalau orang Johor dia panggil lintang wuluh ataupun lintang puyuh. Dalam astronomi, dia panggil Seven Sisters ataupun Messier 45. Dia adalah kelompok bintang terbuka di Buruj Taurus. Dan Buruj Taurus adalah salah satu buruj yang paling dekat sekali dengan bumi. Dan bagi kita di Nusantara ini menggelarkan Seven Sisters ini dengan satu lagi nama. Dan saya percaya nama ni ada puan-puan yang namanya diletakkan nama itu. Apakah dia? Bintang Suraya. Bintang Suraya tu bintang 7. Cantik dia, 7 beradik sejajar. Jadi berbanggalah kalau yang nama Suraya. Jangan pula sedih, kenapalah ayah aku taruh nama rokok kretek. Itu Suria. Suria lain, ni Suraya. Suraya lagu Headwind. Jadi hijrah ni semua makhluk hijrah. Bulan, planet, hijrah, pergerakan ke sana kemari. Dan saya
sebelum datang ke Ranau ni Kundasang Ranau ni dah lama dah dengar, kawan-kawan pun ramai di sini. Dulu orang kata kalau Ranau ini pun maksudnya hijrah juga. Saya tanya kenapa pula? Itu bahasa Inggeris bah. Bahasa Inggeris, Ranau bahasa Inggeris. Iya, Ranau katanya. Lari sekarang katanya. Hijrah, Ranau. Kau ni biar betul. Ya, zaman Jepun dulu dia kata. Lari Jepun datang. Jadi Ranau. Lari. Jadi kekal Ranau. Sebenarnya tidak. Ni kan ada yang percaya pula. Dah, itu hanya cerita-cerita saja. Kawan-kawan cerita kedai kopi. Ranau ni saya dipahamkan asal daripada Ranahon. Ya. Maknanya kawasan sawah padi. Jadi itu sejarah yang saya ingat semua orang maklum. Justru itu muslimin muslimat sekalian. Saya ada terbaca satu berita pasal Ranau yang saya ingat tak ramai generasi baru tahu. Ini pasal penghijrahan. Ada satu kisah menarik kalau tuan-tuan pernah dengar, Legenda Turu Watu Papakang. Ini saya tak pasti orang muda-muda ni pernah dengar ataupun tidak. Iaitu peristiwa penyatuan semula 7 batu papakang yang mewakili 7 etnik dusun di daerah Ranau. Dusun Bundu, Liwan, Tinagas, Lobu, Sungai, Talantang dengan Lundu Tinagas. Pernah dengar ke tidak ni? Kalau tak pernah, kalau dah pernah saya tak payahlah cerita. Ini cerita adik-beradik zaman dulu katanya ya, jumpa batu dalam sungai, kemudian ada pergeseran, lalu ayahnya pecah-pecahkan batu tu menjadi 7 pecahan, masing-masing menyimpan 1 batu. Jadi semuanya hijrah lah ketika itu membawa batu yang mereka dapat. Mereka tinggalkan Nunuk Ragang, iaitu satu kawasan di tepi sungai Liwagu dekat dengan Tompios di daerah Ranau. Jadi yang tidak pindahnya adiknya saja, adik bongsunya, Akilin Tobon. Nah, itu saja yang tak hijrah. Yang lain semua pindah. Hijrah. Yang pergi ke utara, abang-abangnya lah. Ada abangnya nama Aki Tomui. Itu berkuasa di kawasan Pitas. Jadi abang ni yang menurunkan suku Tambah Noah. Jadi hijrah. Kemudian satu lagi abang, Aki Rungsut. Itu berkuasa di Kudat. Menurunkan suku Rungus. Sebelah selatan, abang bernama Aki Garudin berkuasa di Kota Belut. Jadi menurunkan suku Tindal. Kemudian ada abangnya Aki Longubai, itu berkuasa di Penampang. Menurunkan keturunan Tanggara ataupun Tanga. Nah, sebelah timur, abangnya nama Aki Tinggoron berkuasa di Lahad Datu. Menurunkan suku Sukpan. Dan ada di kawasan pedalaman, seorang lagi abangnya nama Aki Turompok, itu berkuasa di sebelah Keningau. Daripada dialah menurunkan suku dusun dan murut Keningau, Gana dan Nabai. Jadi kenapa ianya wujud? Sebab perpindahan. Bila dah lama terpisah, adiknya nak mencari, bertemu, lalu kesemua suku ini bertemu dan menyatukan batu-batu tersebut. Jadi dapatlah disatukan Turu Watu Papakang menjadi simbolik untuk acara Majlis Pelancaran Muzium Tamadun dan Warisan Etnik Dusun Ranau tahun 2017. Jadi itu sejarahnya. Artinya hijrah sangat dekat dengan sejarah kita. Kalau kita rujuk kepada sejarah, apa erti hijrah secara etimologis dan juga terminologis? Hijrah ini kata ulama dari kalimat hajara yuhajiru. Dia boleh membawa 4 maksud yang berbeza. At-tarku, al-i'rad, at-qat'u, al-man'u. Pertama sekali, meninggalkan. Itu juga hijrah. Macam kita meninggalkan Kundasang pergi ke KK. Kita tinggalkan Kundasang, itu hijrah. Kita berpaling, al-i'rad. Dulu kita suka mabuk-mabuk misalnya. Sekarang kita dah berpaling daripada mabuk-mabukkan, kita dah masjid surau. Jadi itu pun hijrah juga. Ataupun al-qat'u, kita memutuskan. Kita memutuskan hubungan dengan orang yang menghina agama misalnya. Itu juga adalah hijrah. Atau menghina negara kita, menghina negeri kita, bangsa kita. Itu juga hijrah. Ataupun al-man'u, menahan. Kita menahan sabar daripada nak membuat benda tak elok. Itu juga hijrah. Sebab itu hijrah ni maknanya begitu luas. Dan hijrah tidak mesti daripada yang baik kepada yang tak baik. Hijrah daripada baik kepada tak baik pun hijrah juga.
Contoh dulu dia semayang. Tapi sekarang dah tak semayang. Itu pun hijrah juga. Ataupun dulu dia tak semayang, dia jadi orang semayang. Hijrah juga. Sebab itu istilah yang digunakan untuk artis hijrah, tak sepatut untuk artis yang hanya daripada tak pakai tudung kepada pakai tudung. Kan dulu kalau artis dulu free hair, bila pakai tudung kita pun panggil ini artis hijrah. Oh tidak, artis yang dulu tudung kemudian tak pakai tudung, itu pun hijrah juga. Artinya hijrah ni semua segi. Sama ada baik, tak baik ataupun baik. Sebab itu dalam ayat yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi, hijrah mesti kerana Allah. Berubah, bergerak, apa saja mesti kerana Allah. Barulah dapat pertolongan Allah. Cuma pada pagi ini ingin saya mengajak hadirin hadirat. Bagaimana kita nak jadikan hijrah kita terbaik? Untuk menjadikan hijrah kita terbaik, soalan ini pernah ditanya oleh sahabat kepada Nabi SAW. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayil hijrati afdal?" Apakah hijrah first class, number one? Dijawab oleh Nabi, "Antahjura ma kariha rabbuka azza wa jalla." Hijrah yang terbaik adalah engkau tinggalkan apa yang Allah tak suka. Hijrah yang terbaik adalah to emigrate away from that which Allah disapprove. Apa saja yang Tuhan tak suka, kau tinggalkan. Itu hijrah terbaik. To leave what Allah dislike. Apa yang Tuhan tak suka, kau tinggalkan. Itulah hijrah first class, number one. Apakah contoh-contoh perkara yang Tuhan tak suka kita lakukan? Ada banyak. Pagi ini kita fokus sajalah supaya tak banyak sangat ceritanya. Dalam Quran, Allah Ta'ala ada menyebut beberapa kriteria orang-orang yang tidak dia sukai. Ada beberapa jenis manusia yang tak disukai. Itu diulang sebanyak 16 kali. Kalau Quran, tuan-tuan jumpa perkataan innallaha la yuhibbu. Allah tidak suka. Itu semua ayat golongan yang dibenci oleh Tuhan. Dan kalau dalam hadis ada berpuluh golongan yang Allah benci. Sebagai contoh, pagi ini. Ada satu ayat atau satu hadis Nabi pernah menyebut. Innallaha yubghidu kulla ja'zarin jawazin sakhab fil aswaq. Jifat bil laili himaru bin nahar alimud bid dunya jahilun bil akhirah. Ada 7 golongan manusia Tuhan sangat benci melihat kumpulan ini. Pertama, Ja'zari. Ja'zari ini orang sombong. Orang sombong yang tidak boleh menerima second opinion. Dia hanya pendapat dia saja. Pandangan dia semata-mata. Kalau dibukakan peluang untuk diberi pendapat, dia memang tak nak ambil. Dia keras. Mungkin kononnya berprinsip. Tapi dari satu segi itu kesombongan. Tidak boleh menerima pandangan. Yang kedua, jawaz. Orang yang terlalu banyak makan dan juga minum. Maknanya kita, orang Islam khususnya, makan ini sekadar untuk meneruskan hidup. Jangan jadi food hunter. Itu bukan kerja kita. Memang ada orang kerjanya pergi dari satu kedai ke satu kedai. Habis Sabah dia pusing. Suka-suka okeylah. Jangan jadikan profession tu. Orang yang kerja makan minum Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Makan seadanya sajalah. Sebab lebih ramai orang tak makan daripada orang makan. Yang ketiga, sakhab fil aswaq. Orang suka berteriak-teriak, menjerit-jerit di pasar berniaga. Tuhan tak suka. Bisnes, relax sajalah. Macam kita di dataran ini kan tenang saja orang berniaga. Relax saja. Tak ada bising-bising macam jual ubat bising-bising. Tak ada. Yang kelima, himarun nahar. Yang keempat, jifatul lail. Orang yang malam umpama bangkai. Jifatul lail. Lail tu malam, jifat tu bangkai. Apa artinya? Malam dia tidur macam mayat. Artinya tak bangun-bangun. Sedangkan kalau dalam usia kita yang dah meningkat, jam 3, jam 2 mungkin elok bangun, semayang, baca Quran, sepatutnya lah. Tapi dia masih tidur macam bangkai, kata Nabi. Yang kelima, himarun nahar. Himar ni keldai, nahar ni siang. Siang hari dia bagai keldai. Apa arti? Ini simbolik slow, pemalas, lemah lembab. Bukan lemah lembut, lembab. Terhegeh-hegeh macam keldai. Yang keenam, alimu bidunya. Orang yang terlampau tahu tentang hal ehwal duniawi.
tetapi jahilun bil akhirah. Tapi dalam masalah akhirat terlalu jahil. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Tuan-tuan, dari 7 sifat yang Allah benci, 2 daripadanya adalah sifat malas. Maka kita sebagai orang Islam khususnya, jauhkan daripada jadi orang malas. Mesti rajin. Maka kita sedih melihat kalau orang Islam tidur saja kerjanya. Buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja. Tak ada kerja. No, kita mesti rajin. Allah firman dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu khudhu khidrakum. Hei orang beriman, bersiap siagalah kamu. Famfiru subata. Majulah ke depan beramai-ramai. Jangan sendiri-sendiri. Ramai-ramai. Kita berkumpul-kumpul ramai ke depan. Awim firu jami'a. Majulah bersama-sama, kata Allah Ta'ala. Wa inna minkum laman la yubatti'anna. Tapi sayang, ada di antara kamu terhege-hege. Lambat, kata Allah. Slow sangat. Termenung-menung lagi. Ini surah An-Nisa ayat 71 sampai 72. Mari memasuki tahun 1445, kita mesti jadi orang yang tangkas, cergas, orang yang rajin, jangan malas-malas. Nabi SAW ada satu doa yang dia tidak tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal ajzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wa dil'id daini wa ghalabatir rijal. Wahai Tuhan, jauhkan aku daripada duka cita dan susah hati. Artinya stres, kemurungan. Nabi doa minta jauh. Mesti mau happy, selalu happy. Wal ajzi wal kasal, daripada lemah dan malas. Salah satu doa yang Nabi minta, jauhkan dari malas. Wal bukhli wal jubni, daripada penakut dan juga dari orang yang kedekut dan orang yang penakut. Kemudian orang yang terlampau banyak hutang dan orang yang selalu terlampau termakan budi dengan manusia. Ini hadis Bukhari. Salah satu Nabi doa, jauhkan daripada malas. Apa makna malas? Dalam bahasa Arab, dia menggunakan kalimat al-kaslu. Al-kaslu ini, dia ada 2 maksud. Pertama, orang yang al-kaslu ni, orang yang berat mengerjakan sesuatu. Dia panggil malas. Yang kedua, orang yang dah melakukan sesuatu, tapi dia berhenti menyempurnakan kerjaan itu. Pun malas. Macam contoh, kita dipanggil ceramah. Kita tak pergi ceramah itu, dia panggil malas. Sedang ceramah, baru 5 minit, amma ba'du, dia turun. Pun malas juga. Artinya tak selesai pekerjaan dia. Begitu halusnya perkataan al-kaslu dalam bahasa Arab. Baik itu ada orang kadang-kadang dia mengadu, saya stres lah Ustaz, duduk di Kundasang ni jauh daripada bandar, susah kemudahan ni, gini. Saya nak minta tukarlah balik ke KK lah, macam-macam lah, stres lah, gini. Jangan stres. Teruskan kerja. Orang yang menghabiskan kerjanya tak sampai ke penghujung, dalam istilah agama dia panggil malas. Saya dah stres lah duduk sini. Tuan-tuan, working hard for something we don't care about is called stress. But working hard for something we love is called passion. Kalau kita kerja keras untuk sesuatu yang memang kita tak suka, percayalah kita akan stres. Tapi kalau kita kerja keras untuk sesuatu yang kita cintai, itu dia panggil kegairahan. Tanyakan pada orang yang siang malam panjat gunung Kinabalu ini. Kalau memang kerjanya mengangkat barang porter sampai ke atas, itu kita tak pelik, itu kerja. Tapi kadang ada orang-orang yang kita jumpa, dia memang geng panjat gunung ini. Kadang sampai 5-6 kali pernah panjat. Kita pun heran, macam mana ente boleh panjat sampai atas, rajin sangat. Aku pergi sekali pun insap lah, tak nak pergi lagi lah. Letih macam-macam, treknya tinggi sangat. Kenapa dia boleh berulang-ulang kali? Minat. Orang kalau minat, dia cinta dengan kerja dia. Tapi kalau sudah tidak minat, baru sampai di base pertama saja dia patah balik lah. Tak boleh nak teruskan lagi. Sebab tidak ada minat.
Sebab itulah Allah Ta'ala perintahkan orang Islam mesti ada karakter mental juara. Pertama, mesti kuat bersaing. Yang kedua, mesti profesional, ihsan dan itqan. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 148, surah An-Naml ayat yang ke-88. Bahkan dalam Quran disebutkan kriteria pribadi cemerlang ada 3. Orang yang boleh buat the best performance, the best attitude, the best achievement. Pertama sekali the best performance. Rujuk dalam surah At-Tin ayat yang ke-4. Ahsani taqwim. Allah guna perkataan ahsan. Orang yang penampilan terbaik. Dress what you want to be addressed. Orang yang penampilannya bagus. Dia datang majlis begini, pakaiannya sesuai. Dia bezakan antara nak pergi karaoke dengan nak pergi majlis. Contoh ni, contoh saja. Bukan karaoke tak boleh, boleh. Yang tak boleh pakai amoy-amoy, peluk-peluk itu tak boleh, berdosa. Nanti mati, susah nanti. Jadi, dia pandai menyesuaikan diri dari segi penampilan terbaik. Best performance. Yang kedua, best attitude, sikapnya terbaik. Surah Al-Fussilat ayat 33. Dan yang ketiga, the best achievement, amal terbaik. Surah Al-Mulk. Sebab itu dalam Quran, Allah Ta'ala dia nak yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala kata, aku nak tengok siapa antara hamba-Ku yang hidup dan matinya buat kerja terbaik. Bukan paling banyak. Tuhan tak pernah ukur kita pergi Mekah tiap-tiap tahun ataupun setahun ataupun dah 40 kali pergi Mekah. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah pergi terbaik. Tuhan tak pernah tanya berapa banyak kau punya amalan. Tapi Tuhan nak tahu ahsana amala. Apa amalan terbaik yang kau boleh present pada aku? Allah tidak kira kuantiti. Dia nak tengok quality. Sebab itu menjadi the best kewajipan bagi orang Islam. Namun untuk jadi the best, kita kena hijrah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil transform. Transform ini apa artinya? Transform ini dua perkataan. Transform. Trans artinya melintas. Daripada satu sisi kita across ataupun beyond. Itu trans. Kalau form itu maknanya bentuk. Artinya transform kita nak ubah, mengalih bentuk, sifat, fungsi kita daripada yang tak baik kepada yang baik. Kepada yang baik yang lebih baik. Soalnya bagaimana nak transform? Balik kepada Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala menyebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku, kata Allah, tidak akan mengubah nasib seseorang melainkan dia sendiri yang berubah. Artinya hijrah. Maka hadirin hadirat sekalian, pilihan untuk berubah bukan Tuhan tentukan. Pilihan di tangan kita. Kita yang menentukan sama ada mau berubah atau perlu bersedia untuk rebah. Nak berubah atau rebah? Ayuh berubah. Jangan jadi manusia usang. Orang ke muka, dia ke belakang. Hanyut mengenang masa yang hilang. Perubahan zaman tidak dia pandang. Pergantian musim tidak dia timbang. Hati sempit, akal tak berkembang. Ayuh, jadi manusia bijaksana. Memegang tali, memegang timba. Miliki ekonomi, ciptakan budaya. Jadilah tuan di negara merdeka. Ini perubahan. Bukannya jadi pengekor, tapi jadi pelopor. Sebab itu Albert Einstein, antara orang bijak di dunia, orang tanya kepada dia, Tuan, bagaimanakah kita ingin jadi orang yang cemerlang? Kata dia, orang gila, kata dia, adalah orang yang ingin melakukan perubahan pada masa depan. Tapi perbuatannya, sikapnya tidak berbeza dengan hari kemarin. We cannot solve our problem with the same thinking we used when we created them, kata dia.
Siapa yang ingin berubah dengan cara lama, ini orang gila, kata Albert Einstein. Mana mungkin kita berubah tanpa kita ingin mengubah, tanpa kita berubah. Mana mungkin. Sebab itu ada satu kata-kata Arab, man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabihun. Siapa-siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, ini orang paling first class, beruntung. Tapi wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini hari Sabtu sama saja macam hari semalam hari Jumaat, maka ini orang kena tipu. Tapi wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa hari ini hari Sabtu lebih teruk pada hari semalam hari Jumaat, maka ini orang mal'un. Mal'un ni bahasa Arab, bahasa Melayu panggil mal'un. Apa artinya? Dilaknatlah orang itu. Rugi sangat. Sebab itu adik-adik khususnya, kalau mau cemerlang di masa depan, mesti berubah. Kegagalan berpunca dari dua sebab. Pertama, orang yang hanya berfikir tapi tidak pernah bertindak. Yang kedua, orang yang bertindak tapi tak pernah berfikir. Those who thought but never did, and those who did but never thought. Dua-dua ni pasti akan gagal. Hanya berfikir nak berubah, tapi dia tidak mau berubah. Saya nak kongsikan pagi ini. Hari ini kita cerita pasal binatang, haiwan. Haiwan ni antara benda yang Allah cipta untuk bagi kita fikir. Suka tuan-tuan yang bela kucing, tuan-tuan yang bela haiwan, perhatikan gelagat mereka. Banyak pelajaran yang kita boleh ambil. Dalam konteks hijrah, ada beberapa jenis burung dalam dunia ini, dia panggil burung spesies migratory birds. Migratory birds ni maknanya burung hijrah. Burung pun hijrah. Manusia pula tak nak hijrah. La ilaha illallah. Burung pun hijrah. Dalam dunia ada 10,000 spesies burung. 1,800 spesies adalah burung hijrah. Kebanyak burung hijrah bukan burung pati. Ni gemuk-gemuk ni bukan hijrah. Burung hijrah ni kecil-kecil je badan dia. Burung hijrah ni contohnya burung Arctic tern. Arctic tern ni burung kutub utara. Saiznya tidak besar, lebih kurang dalam 33-36 cm, kecil saja. Tapi mereka boleh terbang selama 22 minggu, purata jarak perjalanan 70,900 km, merentas pantai barat dari Alaska, Kanada, Amerika Latin, kemudian melintasi sepanjang pantai barat Eropah, Afrika. Mereka terbang begitu jauh dari Northern Hemisphere nak pergi ke Tanjung Piai sampailah penghujung benua Asia. Macam mana mereka boleh terbang begitu jauh? Balik kepada ayat yang disebutkan oleh Ustazah tadi. Qari'ah kita. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ata. Siapa nak berubah kerana kebaikan, aku buka rezeki dia. Tahukah tuan-tuan, burung-burung hijrah ini, sepanjang perjalanan disediakan rezeki kepada mereka. Allah buka rezeki. Saya tak pasti kalau belah Sabah Sarawak ni sanctuary burungnya ada di mana. Tapi kalau di Semenanjung itu memang banyak. Rezeki lah. Mereka terbang beramai-ramai, mereka akan singgah di Langkawi. Langkawi adalah Kilim Geoforest Park. Di situ ada sanctuary burung. Makan free. Kemudian mereka terbang lagi pergi pula ke Kuala Gula di Bagan Serai. Pun makan free lagi. Situ ada pusat burung. Makan free. Tak payah isi borang, tak payah cop yang berhormat. Makan saja. Tak ada pengesahan pejabat daerah, pejabat agama, tak ada. Kau datang, kau makan sajalah. Nak mengesah mustautin, tak ada. Makan saja. Kemudian daripada situ mereka pergi ke Fraser Hill. Di Bukit Fraser Raub pun ada sanctuary burung. Makan lagi. Kemudian turun lagi, pergi ke Gombak Ampang, ada zoo negara. Makan lagi, itu memang free lah. Mana kita kenal burung hijrah ke burung mustautin ke, makan lagi. Daripada zoo pergi lagi wetland Cyberjaya, Putrajaya, makan lagi. Daripada itu pergi pula Tanjung Piai, dekat dengan Johor, Pontian, makan lagi. Dia burung nak pergi Australia, dia ikut laluan jugalah, ikut laluan yang ditentukan oleh Jabatan Penerbangan Awam. Dia kena ikut. Kalau dia keluar daripada tu tak jumpa, susah nanti. Jadi dia follow saja. Ada orang tanya saya, ini ilmu untuk kita share ya.
macam mana burung-burung yang terbang ini? Dia terbang sejauh 70,900 km jaraknya. Dan mereka ini terbang 153 km sejam. Macam mana burung-burung ini boleh terbang dengan selesa tanpa memakai kacamata? Tak ada helmet, tak ada visor. Mana mungkin? Kita bawa motor 100, tak payah 100 lah, 380 km sejam saja. Kalau angin tiup, berair mata ni. Kalau bercakap, orang belakang kena air liur semua. Itu baru 30 km sejam, 80. Macam mana burung terbang 153 km tak payah pakai kacamata? Kenapa mereka boleh terbang begitu? Ini rahsia Allah Ta'ala. Rupa-rupanya burung-burung yang hijrah ini, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka satu laluan di angkasa, namanya jet stream. Jet stream ini angin yang bertiup daripada barat ke timur. Jet stream ni ada dua. Satu polar jet stream, satu lagi subtropical jet stream. Bila dia macam terowong di atas awan, atas langit. Jadi bila burung ni terbang, kalau pakai kudrat memang tak penat. Tapi dia duduk dalam jet stream ini, angin ini akan bawa secara automatik. Dia tidur je dalam tu. Dan dia boleh tutup mata, tak ada masalah. Sampailah penghujung angin. Ini kekuasaan Allah buat. Kita manusia takkan jumpalah jet stream ni sebab kita bukan duduk di langit. Tapi kalau pilot pesawat komersial, mana yang 4 balak memang tahu mencari polar stream, akan cepat sampai ke destinasi. Tuan-tuan perasan tak, ada masa kita punya kapal terbang sampai awal. Walaupun tolak lambat, delay, tapi sampai on time. Apa sebab? Bukannya dia rempit laju, mana dia rempit atas langit. Dia pandai cari angin. Macam kita pun zaman muda racing motor, kan yang penting main angin. Itu yang mustahak. Kalau tuan-tuan lumba belakang bas, memang tak menang angin. Tapi kita kena menerap Superman. Nanti bukanlah kata Superman tu betul, tidak. Tapi itu caranya untuk kita dapat laju ke depan. Itu burung cerdik. Tapi Allah sediakan. Tahukah tuan-tuan, saya itu jumpa dengan orang KLCC, KL. Dia jurutera. Dia engineer buat KLCC. Bila saya cerita burung terbang pakai jet stream, dia mengaku. Dia kata, Ustaz memang betul. Masa kami mula-mula bina KLCC, mula-mula dulu kami heran. Pagi kami datang nak buat kerja, banyak burung mati. Kenapa burung semua langgar KLCC? Tunjuk perasaan ke protes ke apa, kita pun tak tahu. Mati banyak. Dia buat kajian, rupanya burung, dia terbang tutup mata. Bila dia terbang, dia langgar je. Boom, boom, dia tak tahu. Sebab dulu KLCC itu padang. Itu laluan. Tiba-tiba orang buat bangunan tinggi, dia pula terbang, memang dia tidur saja. Boom, mati. Jadi apa mereka buat? Mereka buat satu beacon untuk nak cahayakan. Jadi pada KLCC ada cahaya terang yang kurang sikit daripada silau cahaya matahari. Supaya burung-burung ni bila dia terbang, tutup mata, dia ternampak cahaya tu dari jauh dalam tutupan mata. So dia akan buatkan corner, dia akan jauh. Jadi bila satu dah corner, yang lain akan pesanlah pada anak cucu, kau jangan langgar sini, corner sikit, lencongan ke kanan. Sampai sekarang dah tak ada langgar lagi. Termasuk yang kerja di pelantar minyak, oil and gas. Pelantar minyak kita offshore, itu banyak dilanggar burung. Sebab burung terbang tutup mata. Baik, kalau dia tutup mata macam mana boleh sampai? Muraghaman kasiran wa sa'ata. Aku bukakan rezeki untuk engkau. Itu janji Allah. Sebab itu jangan khawatir. Kalau mau berubah, teruskan. Allah akan bantu kita. Burung tuan-tuan, mana ada burung Allah tak bagi rezeki. Sebab itu kita malu. Kadang-kadang burung pukul 4:30 pagi, 3:30 pagi dia berkicau. Kuik, 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 kuik. Kemudian dia pergi mencari rezeki. Ada hari burung balik ke kampung, balik ke sarang, tak bawa makanan pun. Ada hari bawa cukup untuk dia saja. Ada hari makanan cukup untuk anak-anak. Tapi pernahkah tuan-tuan tengok ada burung yang kecewa dalam hidup?
Ada burung yang murung, kemurungan, stres, makan ubat. Tak ada. Tak ada burung bunuh diri. Walaupun rezekinya tak tentu tiap-tiap hari. Pernah tuan-tuan tengok burung langgar tiang kita ni? Terbang, boom, langgar jatuh, meninggal sajalah, makan pun tak ada. Kita manusia, rezeki kita kita yang menentukan kadang-kadang rezeki kita. Macam kita habis majlis ni, tengok orang dah susun pinggan. Ini maknanya ada rezeki. Kita ada rancang rezeki kita. Tuan-tuan di belakang pun dah boleh bau makanan. Wah, ni ada makanan. Lambat lagi ke majlis habis ni aku. Lapar sudah. Lapar sudah. Artinya kita boleh plan kita punya rezeki. Burung tak boleh plan. Tapi burung tak pernah kecewa. Bahkan tiap-tiap pagi burung berkicau tanpa seolah-olah ada masalah. Burung tiap-tiap pagi menyanyi happy. Padahal dia nak makan apa pun dia tak tahu. Manusia baru mangku grade 48, 6 tahun dah nak bunuh diri. Bila lah nak naik pangkat, bila nak naik, relax lah kata. Burung pun tak bunuh diri. Sabar itu subur. Enggak sabar masuk kubur. Jadi sabar dulu. Ada satu lagi haiwan hijrah. Ini saya nak share dengan tuan-tuan. Ikan salmon. Ini orang-orang berduit makan ikan salmon lah. Salmon ni dia ada jenis-jenis dia. Ada satu salmon ni jenis Chinook. Chinook ni Pacific origin. Memang mahal betul. Satu potongannya saja hampir RM600. Satu slice saja. Pacific origin. Berkhasiat tinggi. Sehingga kan ikan salmon ini, kalau kajian European Journal of Clinical Nutrition, dia punya 100 gram salmon ada omega 3 sebesar 2018 mg dibandingkan dengan tuna. Tuna baru 243 gram. Ikan salmon lebih tinggi lagi dia punya kadar omega 3. Tapi sebenarnya kalau kita kaji, ikan terubuk itu 6 kali ganda lebih tinggi omega 3 daripada salmon. Tapi sebab ikan terubuk tidak di National Geographic kan. Kalau ada National Geographic datang, dibuatkan kajian masuk dokumentari, nescaya orang akan habis ikan terubuk, Mak Saleh cari. Tapi ikan salmon ini, kenapakah dia punya ikan khasiatnya begitu tinggi? Rupanya ikan salmon ni adalah ikan hijrah. Ikan salmon ni dia sama macam pegawai kerajaan. Kerja di Kota Kinabalu, bila bersara pencen duduk kampung. Tak nak duduk di Kota Kinabalu. Dia akan buat rumah di kampung. Yang di Kunasang buat rumah di Kunasang, di Ranau buat rumah di Ranau. Dia tak nak duduk di... Ikan salmon asal di sungai. Tapi dia membesar di laut. Dia hidupnya di laut. Jadi bila dia nak mati, dia dah tua, dah nak pencen, dia akan balik semula ke sungai. Dia nak mati di sungai. Tapi perjalanan dia daripada laut ke sungai, bukannya boleh naik feri. Bukannya boleh naik grab, tak boleh. Dia kena berenang. Berenang di laut selama 6 bulan. Melawan arus laut dari North Pacific Ocean, dari Bering Sea sampai ke Yukon River di Alaska. 3,000 kilometer. Naik bukit 7,000 kaki lagi. Mereka begitu bersungguh nak balik ke tempat asal. Sebab itu nilainya begitu tinggi. Sama juga penyu. Penyu ni bukan milik Terengganu. Penyu bukan milik Sabah. Sabah pun ada penyu juga. Penyu bukan milik siapa-siapa. Kerana penyu adalah haiwan hijrah. Penyu asal daripada Australia. Tuan-tuan puan-puan kalau cakap Terengganu dengan penyu, dia tak faham. Mu nak pergi mana? Dia tak faham. Kena cakap Inggeris dengan dia. Hello Luf, come to the bush, going downtown today. You want some water? Baru dia faham. Dia asal daripada Australia. Penyu berenang 3,000 kilometer setahun. Dalam masa 73 hari, minimum 58 hari. Dia berenang dan dia sampailah ke Sabah. Dia sampai ke Kuantan pun sampai. Di Cerating, di Johor pun sampai, di Mersing. Terengganu tu of course, sebab dia ada duit minyak, duit banyak. Jadi dia buat sanctuary penyu. Sanctuary penyu mahal tuan-tuan sebab nak panggil saintis. Lepas tu dia kena buat universiti. Ada Universiti Malaysia Terengganu, kaji binatang laut termasuk penyu.
Dia buat diploma bidang penyu, ada ijazah penyu, ada masters bidang penyu, ada PhD bidang penyu, ada doktor penyu, profesor penyu, macam-macam penyu. Sebab nak kaji penyu kena sarjana. Dia tak boleh main-main macam kita, main-main tak boleh. Macam bela kucing tak boleh. Dia kena pakai satelit, sonar nak kesan mana pergerakan. So Terengganu dia royalti minyak banyak agaknya dia buat. Tapi penyu itu daripada Australia. Jauh dia berenang. Mungkin ada juga tuan-tuan yang heran. Macam mana penyu yang pemalas itu boleh berenang rajin di dalam laut? Penyu kalau daripada pasir nak menuju ke pantai kan malas. Kadang ditolak oleh pelancong barulah sampai ke air. Badannya kan besar. Macam mana dia boleh sampai ke air? Macam mana dia boleh berenang? Ini yang Allah Ta'ala sebut tadi. Yajid fil ardi muragaman kathiran wasa'ata. Aku mudahkan, berikan rezeki kepada engkau. Rupanya penyu-penyu ini tiap-tiap tahun mereka berenang menggunakan EAC. EAC ni East Australian Current. Dalam laut ada satu terowong air yang kita manusia tak jumpa lah. Haiwan-haiwan saja jumpa. Dia duduk dalam EAC, East Australian Current ini. Dia boleh berenang dengan sambil tidur saja. Arus ini akan bawa. Dia macam super highway dalam lautan. Tiap-tiap tahun ribuan ikan menggunakan highway ini untuk bergerak dari the Great Barrier Reef sampai Sydney Harbour. Allah mudahkan pergerakan dia. Kalau tuan-tuan puan-puan nak tengok dalam cerita ataupun berkenaan EAC ni, cari CD anak-anak kita kartun Finding Nemo. Dalam tu ada ditunjukkan EAC, East Australian Current. Apa yang tujuan saya bawakan cerita-cerita ini adalah berubahlah. Tuhan akan jaga kita. Kalau haiwan yang tak sekolah itu pun kerana mereka sanggup hijrah nak berubah, Tuhan bantu dia. Apatah lagi kita manusia. Jangan takut untuk berubah. Sebab hanya orang yang berubah saja boleh mencipta kejayaan. Tapi dia mesti bermula dengan keazaman yang kuat. Sebab itu ada satu hadis Nabi pernah sebut. La hijrata ba'dal fathi. Walakin jihadun wa niyatun. Wa izastumfirtum fanfiru. Kata Nabi. Selepas ini, selepas Fathu Mekah, tidak ada lagi hijrah. Kita hijrah satu kali saja, kata Nabi. Tapi yang masih kekal sampai bila-bila, jihad ataupun niat. Niat ni determination. Siapa yang sudah ada niat, teruskan tawakal pada Allah. Masalah, ada di kalangan kita, bila tanya bila nak berubah, niat nak berubah pun tak ada. Berubah tu memang belum lagi lah. Niat pun tak ada. Contoh kita tanya, ni contoh. Dia badannya agak besar lah, obes misalnya. Kita pun tanya, ente muda lagi, bila nak kurus? Tak payah kurus lah, janji happy. Artinya dia pun memang tak nak ubah. Jadi dalam hadis Nabi sebut, perubahan mesti mula dengan nak dulu. Kau nak ubah, kau usaha ubah, tawakal pada Allah, Allah bantu engkau. Tapi kalau niat pun tak ada, maka orang ni dia panggil tidak ada keazaman. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala menyebut, dalam surah Ali Imran ayat 159, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kau sudah ada niat yang kuat, serahkan pada aku, kata Allah. Aku akan tolong kau. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana aku sangat suka kepada orang yang bergantung hidup dengan aku. Jadi nombor satu tuan-tuan, kalau nak berubah, mesti ada azam. Kalau azam tak ada, tak akan berubah. Tuan-tuan yang berazam nak kurus badan, mesti ada azam dulu nak kurus badan. Tuan-tuan yang nak berubah, nak rajin pergi masjid, kena azam dulu pergi masjid. Tuan-tuan yang nak berubah daripada ngisap rokok kepada tak ngisap rokok, tuan-tuan kena ada azam dulu untuk berubah. Kalau tak ada, pergilah klinik macam mana pun, tanpalah apa ubat pun, azam tak ada. Azam ini determination.
Niat kita, bulat tekad. Sebab itu orang kalau nama Azman, Azmi, ini orang yang kekuatan semangatnya tinggi. Jadi kalau tuan-tuan yang nama Azman ataupun nama Azmi, tapi asyik menangis saja, selalu kecewa, tukar nama lah, panggil Budin ke apa ke. Tak payah panggil Azmi. Azmi ni orang yang ada keazaman yang kuat. Apa nak jadi, jadilah. Apa nak jadi, jadilah. Dia kuat azam dia. Itu nama Azman ataupun Azmi. Tanam azam ini sebenarnya mudah, tapi ramai orang tak nak menanam azam. Saya nak contohkan pada pagi ini yang simple-simple sajalah. Katalah kita nak kurus, ini contoh kurus. Saya ramai jumpa orang, dia nak kurus. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Ada kawan-kawan saya yang berjaya kurus. Dia gunakan macam-macam cara diet lah. Ada yang guna diet Atkins, ada yang pakai detox, ada yang pakai paleo, ada yang pakai vegan, ada yang low carb, ada yang pakai IF, intermittent fasting, macam-macam. Ada kenalan saya turun 13 kilogram hanya dalam masa 3 minggu saja. Dia guna diet Atkins. Diet Atkins ni dia potong karbohidrat dalam makanan. Cut karbohidrat dalam food intake. Karbo intake dia hanya 20 gram saja sehari. No sugar at all. Dalam air ataupun makanan. Memang susah sikit lah. Kalau jamuan lepas ni kan. Dia makan roti je. Roti pun kulit dia makan. Putih, sial. Tak boleh campur masyarakat lah. Tapi nak kurus lah macam mana? Ada orang yang saya jumpa dia mampu turunkan berat badan 10 kilo dalam masa sebulan. Tapi dia guna kaedah eat clean, makan cara bersih. Maknanya dia jauhkan daripada makanan berminyak, junk food, fast food, makanan berlemak, instant, manis tak makan. Boleh, dia turun 10 kilo. Ada orang saya jumpa turun 14 kilo berat badan. Hanya dengan disiplin. Dia hanya makan berat pagi saja. Breakfast like a king. Tapi lunch dia hanya makan buah saja. Lunch like a prince, kata dia. Breakfast like a king, lunch like a prince. Tapi dinner like a beggar. Malam makan macam pengemis, macam gelandangan. Artinya kadang tak makan langsung malam. Macam tuan-tuan yang berhormat ni mustahil lah boleh amalkan budaya ni. Sebab balik kawasan memang malam lah makannya. Memang tak boleh diet lah. Jadi dia breakfast like a king. Tuan-tuan boleh amal lah. Pagi kita sarapan makan berat. Nasi pulut kalau makan no problem. Sebab nak bekerja. Kalau nak sambung tidur balik tak payah makan lah. Kerja okey. Lunch ringan saja makan tengah hari. Dinner makan lagi ringan. Tapi masalah kita tak ada determination. Azam tak ada. Itu sebab breakfast like a king. Lunch like a king. Dinner pun like a king juga. King Kong lah jadinya. Asyik king semua daripada pagi sampai malam. Susah, kita susah lah. Ada saya jumpa turun 10 kilo sebab puasa sebulan. Ada yang turun 30 kilo sebab 3 bulan dia stop makan malam. Ini success story. Tetapi kita jumpa juga orang yang gagal nak dapat apa yang kita ceritakan tadi. Apa sebab? Kerana untuk berubah bukan mudah. Kita boleh ceramah, jom tuan-tuan berubah. Tak payah cerita yang besar, nak gemuk jadi kurus pun susah tuan-tuan. Berubah memang susah. Musuh utama sekali untuk berubah, pertama sekali takut. Yang kedua ragu-ragu atau bimbang. Ini musuh kita. Ragu-ragu ataupun bimbang ini musuh utama manusia. Musuh utama. Ada satu cerita, ni saya kongsi. Pernah orang tanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wahai Ali, dalam dunia ni makhluk apa paling gagah sekali? Apa jawab Sayyidina Ali? Makhluk paling gagah gunung. Itu jawapan Sayyidina Ali tu. Makhluk paling gagah gunung. Apa sebab? Kerana gunung tak semua orang berjaya tawan. Berapa orang tuan-tuan di sini yang dah tawan Gunung Kinabalu?
Ada yang duduk hari-hari menengok Kinabalu pun tak pernah tawan Gunung Kinabalu. Tak payah cerita lah orang jauh-jauh Jerantut ke orang Raub apa. Yang duduk di kaki dia pun tak pernah naik. Artinya dia gagah. Tak semua orang boleh menawan dia. The creamiest among the creamier. Hanya yang terpilih saja boleh naik sampai atas. Dia gagah, kata Sayyidina. Bukan Sayyidina Ali kata Gunung Kinabalu. Gunung itu sendiri. Benda yang gagah. Kalau di Malaysia ini, bagi penggemar-penggemar jungle trekking ataupun hiking, wajib panjat 7 gunung. G7 dia panggil. Itu senarai wajib panjat. Sebab ini G7 ni antara yang paling mencabar mental dan juga fizikal. Tapi G7 ni semua di Semenanjung. Dia tak ada di sebelah Borneo ini. G7 ni 7 gunung tertinggi di Semenanjung yang merentasi banjaran Titiwangsa yang melebihi 2,000 meter ataupun 7,000 kaki ke atas. Jadi gunung-gunung yang ketinggian 2,000 meter ke bawah, macam Gunung Lambak di Johor ataupun Gunung Ledang di Johor, itu tak masuk dalam senarai. Dan juga yang berketinggian 2,000 meter ke atas juga tak layak masuk. Sebagai contohnya di Sabah dan di Sarawak lah, Gunung Kinabalu, Gunung Terus Madi, Gunung Tambuyukon, Gunung Kaingaron, Gunung Mulu. Ini tak termasuk dalam G7. Sebab ini tinggi sangat. Sampai nak kena tidur dulu baru boleh naik. Ini gunung yang boleh naik pagi turun petang. 7G ni ataupun G7 ni gunung tahan di Pahang. Wajib. Orang kaki panjat gunung, tak pernah panjat gunung tahan, tukar jadi persatuan bela kucing saja. Jangan masuk persatuan panjat gunung. Dia mesti panjat gunung tahan. Kemudian Gunung Camah, ni dekat Kelantan. Dengan Perak ada Gunung Korbu dengan Gunung Gayung. Dekat Selantan border antara Kelantan dengan Perak itu Gunung Ulu, Gunung Yung Yap dan Gunung Yuk Belah. Itu yang semua di Titiwangsa lah. Dan kemuncak sini Gunung Kinabalu. Artinya kau dah selesai G7, tak panjat Kinabalu, jadi persatuan pencinta kucing sajalah. Jangan mengaku jadi pemanjat gunung. Ini kemuncak. Dia sebagai lambang kegagahan. Sebab itu bila Sayyidina Ali orang tanya dia, apakah yang paling gagah sekali? Gunung, kata dia. Tapi orang tanya lagi, ada tak yang lebih gagah dari gunung? Ada. Apakah dia? Besi. Segagah-gagah gunung, datang bulldozer, sodok, habis gunung. Sikit-sikit, dia korek, pakai JCB, backhoe, bulldozer, habis gunung. Tinggal gambar saja lepas pada ni. Contoh di mana? Mekah. Ni yang Muhammad bawa balik pada Mekah. Mekah mana ada gunung dah. Habis gunung. Jabal Omar, rata sekarang. Dah jadi Hayat, Grand Hayat lah macam-macam. Yang tinggal Jabal Kobis je. Yang ada istana tuanku tu. Yang lain mana ada bukit lagi dah. Gunung dah tak ada dah. Bayangkan Mekah, dia punya gunung bukit semua batu. Bukannya macam kita. Tapi besi apa dia pakai? Boleh. Korek, habis semua. Jadi yang kedua gagah kata Ali adalah batu. Apa ni? Besi. Orang tanya Ali, ada tak lebih gagah daripada besi? Ada. Api. Kerana api dia boleh mencairkan besi. Segagah-gagah besi, datang welding. Welding sama ada kita pakai oxy fuel welding ataupun oxy acetylene. Dia boleh potong besi. Sedap betul masakan ni, ikan masin ke apa sebenarnya. Wah, luar biasa sekali. Dia kalau semayang, bau makanan, tuan-tuan kena makan dulu. Iza hadratil asya wa iqamatis solah fabda'u bil asya. Itu Nabi aja. Kalau kau nak qomat, tiba-tiba bau makanan, kau makan dulu, kata Nabi. Apa sebab? Kalau diteruskan semayang, takkan khusyuk. Nak khusyuk macam mana? Allahu Akbar. Ni terubuk masin ke sepat? Ni jadi fikir ikan apa pula dah. Kena pula katera dah hidang. Kita semayang. Tiba ada kucing panjat. Lagi tak khusyuk. Alamak, ambillah kucing. Sebab itu Nabi bijak. Kalau waktu semayang masuk,
Makanan dah serve, makan dulu. Jadi kalau semayang pun lebih baik utamakan makan. Apatah lagi ceramah. Jadi ceramah kita kena utamakanlah makan. Jadi tak payahlah lama-lama sangat. Tak boleh. Saya okey sesian tuan-tuan. Saya okey. Balik pada cerita Sayyidina Ali tadi. Wahai Ali, apakah lagi gagah daripada besi? Api. Api ni tuan-tuan, dia boleh cantum besi, potong besi. Sebab kalau flame oksigen acetylene ni, yang welding tu boleh cecah 3,500 darjah Celsius. Dan untuk mencairkan besi, cukup suhu 1,500. Sebab itu orang kerja welding kimpalan-kimpalan tu, don't play-play tu. Api tu besi boleh cair. Tanya orang buat keris, buat parang. Dia biasa je mencairkan besi ni. Segagah-gagah besi kalah dengan api. Dia tanya lagi kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada api? Ada. Apakah dia? Air. Segagah-gagah api siram dengan air mineral saja. Senyap dia. Tak payah panggil bomba lah. Pakai ini je. Diam api itu. Ini gagah ni air. Air gagah tak tuan-tuan? Gagah. Air ni ada satu kajian di Amerika dia buat. Dia buat kajian apakah bencana alam yang paling berbahaya di Amerika. Nombor 1, banjir. Nombor 2, kemarau. Orang pelik kenapa ribut taufan tak masuk. Tapi dalam kajian di Amerika ada 100 orang mati setahun kerana banjir. Berbanding dengan musibah lain. Sebab banjir ni dia air. Air ni dia ada power. Tuan-tuan, air power tuan-tuan. Air ni dia boleh apungkan kereta. Mungkin tuan-tuan di sini kawasan tinggi jarang-jarang banjir. Jarang banjir. Macam saya orang Pantai Timur Semenanjung, Kelantan, Pahang, Terengganu, kami tiap-tiap tahun banjir. Kami musim monsun, tengkujuh. Bulan November sampai Mac. Jadi kami tiap-tiap tahun menengok air. Tuan-tuan jangan main-main. Air banjir ni, sebuah kereta sedan, kereta biasa, hanya memerlukan 12 inci air saja. Ataupun 30 cm air untuk apungkan kereta dan hanyutkan kereta itu. 12 inci ni bawah sikit daripada lutut kita saja. Dulu pernah viral di Sabah satu kes. Family, dia nak cross jambatan yang air lalu. Dia cross, air tolak, masuk dalam sungai. Atau parit agaknya. Masuk. Meninggal. Baik itu jangan underestimate. Tuan-tuan nampak air atas jalan, janganlah berani-berani lalu. Tunggu dulu pengesahan daripada pihak berkuasa. Sama ada JKR untuk menilai ada tak sebarang jalan pecah ke apa ke. Don't play-play. Mungkin ada yang kata, oh kami di Ranau ni Ustaz tak pakai kereta sedan. Kami semua pakai Monster sini, 4x4, Ninja macam-macam. InsyaAllah okey kok, tak ada masalah kalau 4x4. Tuan-tuan, bagi kenderaan besar 4x4, hanya memerlukan 18 ke 24 inci air saja. Ataupun dalam 60 cm air, untuk monster kesayangan kita terapung dan dihanyutkan ke dalam air. 24 inci ni air sampai peha kita saja. Air kuat, dia boleh angkat kereta. Try lah, kalau tak percaya pergi try lah. Kami orang Pantai Timur Semenanjung tiap-tiap tahun banjir. Dia dekat kampung saya ada satu siren banjir. Siren banjir ni buat daripada besi tuan-tuan. Sebab dia memang dekat tebing sungai. Sekali, tahun lepas ke 2 tahun lepas. Pukul 12 malam, siren bunyi. Siren banjir, amaran banjir. PRAB, PRAB. Pam! Standby lah, kita pun dah biasa. Ambil pasport, ambil yang penting-penting je dulu. Mana barang yang kita sayang letak tinggi, pasport peganglah. Pukul 2 pagi bunyi lagi. Pam! Itu kena standby lah, ambil boat ke apa ke. Pukul 3 bunyi lagi. Pam! Lepas tu tak ada bunyi dah. Pukul 4 tak ada bunyi, 5 tak ada bunyi. Tak ada bunyi bukannya banjir surut. Yang tempat mengesan banjir itu, dia punya stesen itu hanyut. Banjir pun sapu juga. Agak banyak kata kau bising sangat, aku hanyut. Terus hanyut. Dia punya tiang dia habis. Siren tu habis. Punya kuatnya air. Don't play-play air. Orang tanya lagi kepada dia,
Wahai Ali, ada tak lebih gagah daripada air? Ada. Apakah dia? Awan. Awan yang membawa air itu, yang menyebabkan awan itu lebih kuat daripada air. Hujan itu kuat, tapi yang membawa awan itu, membawa air itu awan. Awan. Bagi kita yang duduk atas darat, kita tak rasa awan ni gagah. Tuan-tuan nak tahu awan ni gagah atau tidak? Tanya pilot. Tanya pilot kapal terbang. Pilot kapal terbang, antara yang paling dia takut, awan. Kita tengok awan tu lembutnya macam benda yang indah. Pilot kalau nampak awan, tukar penerbangan pun ada. Sebab awan ni nampak lembut. Kalau langgar, tuan-tuan yang tengah dengar lagu, tukar dengar Quran. Takut. Meninggal aku, tukar dengar Quran je lah. Awan ni nampak lembut, tapi dia kuat, gagah. Pilot, dia ada awan tertentu, dia akan tangguhkan penerbangan. Nampak lembut saja awan. Orang tanya lagi Ali, ada tak lebih gagah daripada awan? Ada. Angin yang menolak awan. Angin itu kuat. Lepas itu masa Jerebu daripada Riau dulu, yang membawa angin, yang membawa asap tu angin. Sebab itu Nabi Sulaiman diberi kekuasaan mengkontrol angin. Nabi Sulaiman dia boleh arah angin. Angin tu daripada barat ke timur, dia boleh petik, timur pergi barat balik. Kalau kita boleh kontrol angin, Jerebu tak masuk negeri kita. Mana tuan-tuan boleh letak dekat sempadan-sempadan negeri dengan Kalimantan, pasang kipas helikopter yang blower tu, asap masuk, kita tiup balik semula ke Kalimantan. Tapi kita tak mampu, sebab angin di atas ada lagi. Sebab itu angin ni power. Orang tanya lagi, panjanglah soalan dia. Tanya sampai matahari, sampai bulan, sampai galaksi. Sampai peringkat Sayyidina Ali kata benda yang paling gagah adalah manusia. Manusia gagah kerana dia cerdik. Orang tanya lagi, ada tak yang lebih gagah dari manusia? Ada. Apakah dia? Mengantuk. Manusia gagah macam mana pun, kalau dia mengantuk, lembek dia. Macam tuan-tuan, 2-3 orang yang saya nampak, memang dah tidur betul lah. Tidur. Orang gelak kan dia gelak saja. Waktu dia sambung balik dia tidur. Memang rezeki betul. Mengantuk ni paling gagah. Kalau kita driving, tuan-tuan nak pergi ke mana-mana, nak pergi ke Kudat ke mana ke, kalau mengantuk tuan-tuan, nak habis dah ceramah, tak apalah. Nak habis dah. Okey. Nak habis dah. Jadi kalau tuan-tuan, terima kasih. Kalau tuan-tuan memandu, kalau mengantuk, berhenti sajalah. Mengantuk ni tak boleh lawan. Dulu masa kita muda, okey. Ada orang dulu kalau mengantuk, berhenti, minum kopi, beli makanan, kacang, yang isap rokok lah. Tapi kalau dah berumur sekarang, taruh 5 rokok pun mengantuk-mengantuk juga. 5 rokok. Kalau dah mengantuk juga lah. Minum air, letak mengantuk. Minum kopi, tak ada gula, mengantuk. Mengantuk ni mengantuk jugalah. Dapat parking tepi, 5 minit saja micro sleep, terus segar. Mengantuk ni gagah tuan-tuan. Orang tanya lagi kepada Ali, ada tak lebih gagah daripada mengantuk? Ada. Apakah dia? Duka cita, susah hati, kebimbangan, stres. Lebih gagah daripada mengantuk. Kenapa? Tuan-tuan kalau ada problem, tidur pun tak boleh. Tak boleh tidur. Kita tak tidur. Contoh, kita baru sampai daripada KL, naik flight sampai ke KK pukul 1 pagi. Kemudian balik sampai Keranau pukul 3 pagi. Pukul 8 nak pergi office. Tidur tak cukup. Mengantuk sangat. Mata merah. Macam bela hantu raya dah mata. Sampai office memang tak larat. Nak tidur sangat. Ingat pukul 10 nak baring sekejap. Duduk pun dah melayang saja. Memang nak tidur sangat. Tiba-tiba datang satu orang bawa berita kurang baik. Tuan, minta maaf. Ada berita kurang baik sikit nak cerita. Kita bila dengar mukadimah begitu pun dah tak jadi tidur lagi dah. Kurang baik. Alamak, apa hal? Tuan ditukarkan ke Sarawak contohnya. Tuan ke Song, ke daerah Song di Sarawak, Miri sana. Terus tak jadi tidur dah. Alamak, nak pindah lagi ni.
Padahal kita tak tidur daripada pukul 12 malam tadi. Ataupun masa musim COVID dulu kan. Kita nak pergi majlis rasmi kena jolok hidung. Lepas tu balik tunggu result apa cerita. Kadang kita dah penat mengantuk. Tiba KK, klinik kesihatan telefon. Minta maaf ya, kena kuarantin ya, kita dapati positif ya. Terus tak jadi mengantuk. Alamak, kena kuarantin PKRC dah aku. Masalah, problem, kebimbangan menghapuskan mengantuk. Jadi orang tanya pula kepada Sayyidina Ali, apakah yang boleh menghilangkan dan lebih gagah daripada masalah ataupun kebimbangan ataupun duka cita? Yang lebih gagah daripada itu adalah doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergantunganmu dengan Allah boleh menghilangkan semua yang tadi. Sebab itu Allah suruh gantung hidup dengan dia. Kau tawakal, kau serahkan pada aku tolong kau. Masalah sekarang kita tak nak berubah. Allah bila-bila masa nak tolong kita. Tapi seperti biasa, kadang-kadang kita nak berubah tapi terlalu ikut mulut orang. Tuan-tuan, kalau nak berubah, jangan peduli orang. Tuan-tuan kalau nak berubah, jangan peduli orang. Kalau tuan-tuan yang ada Facebook apa semua, jangan peduli netizen ni, jangan peduli. Lupakan netizen, anggap je lah dia orang bunian je semua dalam tu. Bukan manusia dalam tu. Itu semua bunian semua. Jin semua yang bagi komen. Jangan peduli lah. Kalau nak berubah, mesti berubah. Jangan peduli mulut orang. Ada orang dia nak meniaga ikan. Dia buat signboard. Di sini jual ikan segar. Dia pun letak signboard. Datang customer, tegur. Bang, kenapa you tulis di sini jual ikan segar? Tak payah tulis di sini. Abang memang di sini, bukan di sinun, bukan di sana. Tak payahlah tulis di sana, di sini. Kata petunjuk tu tak payah. Tulis je. Jual ikan segar. Settle masalah. Ya tak ya juga ya. Dia pun tempah signboard baru. Buat jual ikan segar. Tak ada lagi di sini tu tak ada. Jual ikan segar. Datang lagi orang komplain. Bang, kenapa tulis jual ikan segar? Kami tahu abang jual ikan segar. Bukan jual ikan busuk. Bukan jual ikan buruk. Tak payah tulislah segar. Habis nak tulis apa? Tulis jual ikan memadailah. Okey, tempah lagi signboard baru. Tulis jual ikan. Datang lagi kaki komplain. Bang, kenapa tulis jual ikan? Kami tahulah abang jual, bukannya pameran. Ya tak ya juga, memanglah aku jual. Buang lagi, tukar signboard baru, tulis ikan aja. Taruh di gerai. Datang lagi orang. Bang, kenapa tulis ikan? Kami tahu abang jual ikan, bukan jual daging. Akhirnya dia fed up, tutup bisnes. Ikan belum jual, yang kaki komplain je yang datang. Tuan-tuan, kalau nak layan orang punya komplain, orang punya komen, kita takkan boleh berubah. Jangan menyerah kalah. Tanah Sabah, tanah purba. Tempat pelbagai aneka sejarah. Kalau kata sudah di kota, pantang kita menyerah kalah. Getah dipasang di api pelita. Hendak menyuluh jalan ke perigi. Sepatah kata sudah di kota. Jangan mudah diubah lagi. Pedulikan orang. Pedulikan. Kita berubah saja. Ingat, orang yang kaki komplain ni, sampai kiamat akan wujud. Jangan kawan dengan mereka. Kawan dengan orang hebat. Siapa orang hebat? Kata orang putih, great people, they talk about ideas. Average people, they talk about things. But small people talk about other people. Orang hebat, mereka cakap idea. Lepas itu pemimpin, kita nak dengar idea. Bagaimana nak maju. Jangan cerita hal orang. Ini small people. Big people, great people, idea. Bagaimana nak majukan kampung. Nak majukan daerah. Majukan negeri. Majukan negara. Ini pemimpin. Ini orang great people. Average people, they talk about things. Orang biasa-biasa cakap tentang benda. Dia cakap tentang kereta, tanah, pangkat. Benda-benda bukan kata tak betul, tapi dia average lah. Tapi lagi teruk, small people. They only talk about other people.
Kalau kita bercakap mengenai kerjanya hanya memburukkan orang. Orang ni tak betul, orang ni tak bagus, orang ni tak bagus. Ingat, siapa pun yang bergosip kepadamu, pasti dia juga bergosip tentang dirimu. Jadi jangan berkawan dengan orang kaki komplain. Dia menyebabkan kita jadi payah nak berubah. Teruskan kalau nak berubah. Sebab itu dalam agama, antara perkara yang boleh kita menjadikan cipta kejayaan, al-mudawamah wal istiqamah. Mesti ada konsisten, teguh pendirian. Teguh pendirian. Istiqamah. Jangan ikut mulut orang. Ayo, seluruh penduduk-penduduk di daerah Ranau, khususnya di Kundasang ini, hidup di dunia penuh cabaran. Patah semangat, binasalah badan. Hidup di dunia godaannya banyak. Hilang semangat, maruah tercampak. Hidup di dunia banyak masalah. Kalau lemah semangat, hidup makin susah. Kalau semangat sudah patah, sebarang kerja takkan menyudah. Kalau semangat sudah layu, masuk gelanggang mendapat malu. Kalau semangat sudah padam, ke darat sesat, ke laut karam. Kalau semangat sudah melemah, duduk berunding, patahlah lidah. Kalau semangat sudah hilang, alamat hidup jadi hamba orang. Kalau orang kehilangan semangat, hidupnya itu bagaikan mayat. Kalau semangat sudah lari daripada hidup, lebih baik pergi mati. Kalau semangat sudah menipis, tuah tercampak, maruah pun terhakis. Ayo, berikanlah jiwa kita ini semangat yang kuat dan kukuh. InsyaAllah sebarang kerja takkan tertangguh. Kalau semangat sudah berkobar, menghadapi musuh takkan gentar. Kalau semangat sudah menyala, sebarang kerja takkan tergendala. Kalau semangat sudah menggebu, dicampak, dicabar, tidak akan layu. Sebab itu ayo pendirian teguh, duduk tegak amatlah kukuh. Pendirian teguh, dada pun penuh, diterpa ribut tidak akan roboh, ditipu daya takkan terkecoh. Pendirian tegas, gagah, berani, taatilah sumpah, peganglah janji. Kalau ingin jadi pokok paling tinggi, perlu bersedia ditiup oleh angin. Kalau tidak mau ditiup oleh angin, jangan jadi pokok tinggi. Silakan jadi rumput. Rumput tidak ditiup angin, tapi hidupnya dipijak orang. Pilihan untuk berubah di tangan kita. Ingin berubah atau rebah, semuanya di tangan kita. Banyak nak diterangkan, tapi sekadar itulah masa yang diizinkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.